Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran akhlak darjah 2. Saya harap semua pelajar telah bersedia dengan kitab masing-masing. Baiklah pelajar-pelajar semua, sila lihat kitab pada muka surat 25, pelajaran 6 dengan tajuk Adab dalam Majlis Ilmu. Adab dalam Majlis Ilmu ini ada 8 perkara. Antara yang pertama ialah membaca doa menuntut ilmu. Membaca doa menuntut ilmu ini biasanya pelajar-pelajar buat di dalam kelas sebelum memulakan pelajaran, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, atau apa saja doa yang bersesuaian ketika sebelum memulakan pelajaran bagi memberkati pelajaran tersebut ataupun sebagai penerang hati kepada pelajar-pelajar semua. Kemudian yang kedua, duduk dengan sopan. Iaitu apabila kita berada di majlis ilmu ataupun guru sedang menyampaikan ilmu di hadapan, ya, pelajar-pelajar hendaklah duduk dengan sopan. Tidak boleh berlari-lari ataupun berjalan-jalan ketika majlis ilmu sedang dijalankan. Kita kena hormat majlis ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, bersungguh-sungguh dan memahami apa yang disampaikan oleh guru. Okey, maknanya kita ni kena fokus lah, ya. Pelajar-pelajar ni kena fokus apa yang guru ataupun penceramah kita sampaikan ilmu di hadapan. Dan kita hendaklah faham apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Sebab tu kita kena fokus. Okey, yang keempat, membuat catatan. Membuat catatan ni memang penting. Amatlah penting bagi kita bila kita menimba ilmu ataupun menuntut ilmu. Kerana apa yang kita catat ni, ilmu tu akan kita gunakan bila kita berada di luar sana sebagai amalan kehidupan kita seharian. Okey, yang kelima. Mengamalkan apa yang dipelajari. Okey, mengamalkan apa yang dipelajari ni biasanya contoh kalau kita dapat sesuatu ilmu di dalam kelas ataupun kita mendengar ceramah. Contoh kalau di dalam kelas ni biasa sebagai contohlah kita bagi doa masuk atau keluar tandas. Doa masuk atau keluar tandas ni kita amalkan. Ya, kita amalkan ketika bukan saja di sekolah, kita di luar sekolah pun kita amalkan. Ya, kita amalkan sebagai kehidupan untuk kegunaan kita seharian lah. Ya. Okey, yang keenam. Iaitu bersangka baik dengan guru. Okey, yang keenam, bersangka baik dengan guru. Okey, kalau dengan guru ni kita janganlah buruk sangka dengan guru tersebut. Kita hendaklah hormat guru tersebut. Jadi bila kita hormat guru tersebut, kita sayang pada guru tersebut, insya-Allah apa-apa jua yang guru sampaikan ilmu kepada kita akan mendapatkan berkatan. Dan kita insya-Allah kita akan hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketujuh, berazam untuk menyebarkan ilmu yang dipelajari kepada orang lain. Okey, apabila kita mendapat suatu ilmu tu, kita jangan kedekutlah dengan orang. Bermaknanya kita kongsi ilmu ini dengan kawan kita, terutama keluarga kita ataupun saudara mara kita yang mana mereka tak tahu, kita ajarkan kepada mereka, kita sampaikan kepada mereka. InsyaAllah apa yang kita sampaikan ni akan memberi manfaat kepada mereka, dan kita pun sama-samalah menerima manfaatnya. Okey, yang ke-8,
Tidak meletakkan buku atau kitab di lantai. Okey, ni kalau pasal buku atau kitab ni, kalau bolehlah kita janganlah macam kitab ni kita dudukkan sebagai alas kita untuk kita duduk bila kita biasanya kita berada di tempat-tempat yang kita tak rasa tak selesa tu, kita jadikan kitab ni sebagai tempat duduk kita. Tu maknanya tak elok lah kita amalkan macam tu. Kalau boleh kita jagalah kitab kita, diletakkan tempat yang elok. Okey, seterusnya 6.2 iaitu faedah beradab dalam majlis ilmu. Okey, ada 7 perkara faedah beradab dalam majlis ilmu. Antaranya yang pertama, mendapat pahala. Yang kedua, mengeratkan silaturahim dan perpaduan. Yang ketiga, dihormati serta dipandang mulia. Yang keempat, majlis ilmu berjalan dengan lancar. Yang kelima, menjadi contoh teladan yang baik. Yang keenam, ilmu mudah difahami. Dan yang ketujuh, mendapat keberkatan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pelajar-pelajar semua, saya harap apa yang saya sampaikan kepada awak semua, saya harap awak semua jelas dan faham apa yang saya sampaikan ini. Dan hanya sampai sini saja dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.